Okey. Tapi secara praktikal saya pernah buatlah nak amal diet Atkins. Dulu diet Atkins lah masa saya umur 20-an, 30-an. Makan daging dengan lemak saja. Lemak daripada haiwan lah. Oh, tak tahan panas. Badan tak tahan panas. Macam nak terbakar rasa badan panas. Kan? So, saya rasa ni tak sesuai. Lepas tu, banyakkan orang yang amal diet ketogenik ni akan mengalami masalah hypoglycemia, kekurangan gula darah, dirasa macam nak gigil, dizziness melayang. Tapi bagi pengamal-pengamal ketogenik yang tegar, dia kata ni peringkat permulaan, sementara tubuh nak menyesuaikan diri sebelum tubuh dapat menggunakan ketone sebagai sumber tenaga sel. Ketone bodies, dia nak memastikan ketone bodies yang secukupnya untuk menjadi sumber bekalan tenaga pada tubuh dia, menggantikan gula. So dia guna ketone, bahan ketone, badan ketone untuk bekal tenaga tubuh. Begitu. So bagi orang yang tak tahan, boleh pengsan. Yang ni setengah orang tak boleh amal diet keto. Memang bukan setengah, ramai yang tak boleh. Yang saya tahu ramai yang tak boleh, termasuklah saya. Tak boleh. Kan kita bukan haiwan karnivor, kita bukan harimau. Kita ni bukan harimau, kita bukannya kucing, kita bukan singa. Nak amal diet keto tak sesuai. Kalau orang yang mampu pun, berapa lama dia boleh tahan? Mungkin setahun, 2 tahun. Saya dengar ada orang amal sampai 10 tahun. Tapi mesti ada dia punya kesan-kesan sampingan dia. Mesti ada punya. Cuma dia orang tak beritahu. Sebab kita yang beramal ni kita tahu pada tubuh kita. Sama juga dengan diet vegetarian. Dia secara jelas dia tak ambil daging merah, memang akan mengalami deficient, kekurangan vitamin B12, cyanocobalamin B12. Sebab vitamin B12 hanya ada dalam makanan berdasarkan haiwan, especially daging merah. Kan? Kupang, kepah, muscle, tu tinggi. Dalam susu ada jugalah sedikit. Paling tinggi dalam daging merah. Daging lembu ke, lamb ke, kan? Jadi B12 ni sangat penting untuk pembentukan sel darah merah, pembentukan sel DNA, kan, yang normal. Kalau tak ada B12, macam mana kita nak bentuk sel baru? Kan? Sel darah merah nak membekalkan oksigen kepada seluruh tubuh kita. Dan kita akan rasa lemah, anemic. Dipanggil megaloblastic anemia disebabkan kekurangan vitamin B12. Kan? So, yang cantiknya kita ambil jalan tengah. Kita ambil makanan berasaskan haiwan, sama-sama juga kita ambil makanan berasaskan tumbuhan. So, kita ambil semua kumpulan jenis makanan, ketiga-tiga lah. Protein, lemak, kan, dan juga karbohidrat. Protein sama daripada sumber haiwan atau tumbuhan, lemak atau minyak daripada sumber haiwan atau tumbuhan, dan karbohidrat. Karbohidrat biasanya sumber tumbuhan, kan? Kekacang, bijirin, bijian, kan? Dan juga buah-buahan, dan juga sayur-sayuran ubi, kan? Itu semua membekalkan karbohidrat. So kita amalkan makanan yang seimbang, kan? Konsep asal kita mengamalkan pemakanan whole foods alami seimbang. Seimbang antara tiga kumpulan makanan makronutrien ni, protein, lemak dan karbohidrat. Sama ada sumber haiwan atau tumbuhan, kita makan je semua. Sebab kita boleh digest semua tu dan serap dia punya nutrien masuk dalam darah, kan? Dan diangkut ke organ-organ dan digunakan oleh sel-sel. Begitu. Bukannya kita nak eliminate makanan ni langsung tak makan. Tak boleh macam tu. So ini akan menyebabkan masalah. Jadi saya tengok semakin ramai orang yang dah ada kesedaran kesihatan, dia mengamalkan diet-diet yang
dia baca daripada Google, artikel-artikel, buku-buku, kan. Berdasarkan tu tanpa ada guru, kan. So dia boleh mengamalkan salah pemakanan. Salah pemakanan ni bahaya. Boleh menyebabkan kesan mudarat. Adverse effect. So banyak begitu. Dia jadi kekurangan gula dalam darah rendah je 3, 2, kan. Boleh jatuh, boleh menyebabkan rasa dizziness, melayang, kan. Ada sampai lawyer sampai tak lalu makan, dia terlalu jaga dia punya diet yang sangat apa orang kata terbatas. Dia tak pelbagaikan jenis makanan. Makanan dia hari-hari tu ada yang makan buah apple je lah. Setiap hari makan apple, buah lain tak makan. Sebab apa? Apple rendah histamin. Satu hal juga. Cerita pasal histamin, dah takut nak makan makanan yang tinggi histamin. Ni pun satu masalah juga. Lepas tu dia amal diet rendah histamin, dia makan apple, lepas tu sayuran tertentu je, kan. Ada pula yang amalkan diet yang tak boleh makan gluten. Gluten menyebabkan keradangan. Ni pun satu hal juga, kan. Padahal gluten kita boleh digest. Penting kita kena jaga perut kita. Microbiome, bakteria baik dalam usus kita, kan. Enzim, asid yang dihasilkan oleh perut, jus gastrik. Itu main peranan. Okey, sebenarnya tak ada isu. Ada pula yang jaga sangat lektin. Kan, doktor apa tu yang penting sangat pasal lektin. Saya duk tengok, kan. Saya kaji bab lektin ni. Dia sebenarnya anti-nutrient. Ya, betul. Tapi jangan berlebihan lah, kan. Oxalate. Oxalate pula. Tak makan makanan oxalate. Banyak tu makanan yang tinggi oxalate. Kumpulan makanan tinggi oxalate. Terutama sekali sayuran buah-buahan lah. Ke kacang. Bijirin juga. Jadi akan kekurangan zat. Diet yang terlalu limit, terlalu ekstrim untuk mengeliminate sesuatu jenis nutrien ataupun anti-nutrien sehingga dia tidak dapat memenuhi keperluan zat nutrisi pada tubuh dia, kan. Tak boleh begitu. Okey, dia ada cara dia macam mana kita nak mengurangkan paras anti-nutrien dalam sesuatu jenis makanan pasal kesetumbuhan. Kita dah bincang dalam topik lepas, kan. Cara masak, cara merendam, semua tu lah. Alright. Okay. So, kita amal diet kita macam biasa, cuma pemilihan kita. Pemilihan kita berdasarkan pada konsep pemakanan whole foods, alami, seimbang, bebas bahan aditif kimia dan bebas residu racun pertanian. Itu saja. Tak payahlah nak ni sangat. Terlalu mengambil kira, terlalu spesifik sangat, terlalu detail, terlalu ekstrim pengamalan makanan kita sehingga kita menjadi orang yang lemah, tak larat, kan, tak mampu buat kerja. Ini mengganggu aktiviti harian dan kehidupan kita, kan. Jadi hypo, denyut jantung jadi lemah, mana tak. Makan sayur je, tak makan daging. Ni makan daging yang dengan lemak sampai meloya, kan. Makan butter tu sampai 100 gram, 200 gram sehari. Kan. Itu semua melampau. Melampau berlebihan. Secara berlebihan. Pengamalan makanan secara ekstrim. Tak sesuai dengan sistem tubuh kita yang Allah Ta'ala cipta. Kita ikut sunnah Nabi SAW, kan. Makan daging, makan daging kambing, makan, kan. Bijirin makan, gandum, gluten makan, susu pun minum, kan. Cuma pilihlah susu yang grass fed, yang bebas antibiotik, organik lah, mahal sikit lah, kan. Tapi saya minum Good Day yang fresh milk. Itu pun Alhamdulillah the best. Tak ada kesan adverse.
kan. Begitu. Lepas tu, bukan makanan je, air juga kita kena ambil air yang berkualiti, bukan makanan yang berkualiti. Dan malah lebih penting kita ambil air yang the best. Yang terbaik, air bukit. Yang terbaik air bukit. Dia mempunyai ciri-ciri penghidratan sel yang paling optimal, paling maksimum. Sebab air itu mengandungi zone easy water, structured water, air yang bercas negatif, electrical, charge battery water. Charge negatif. So, badan kita terdiri daripada 70% air kan, 65 ke 70% air. Jadi, bila komposisi air kita terdiri daripada kebanyakannya air yang structured water, air structured water ni yang boleh masuk dalam sel dan digunakan oleh sel mitokondria, rantaian pengangkutan perpindahan elektron untuk menghasilkan tenaga ATP yang banyak mitokondria. Highly concentration of ATP being produced in mitochondria. Kita perlukan air yang berkualiti, structured water. Air bukit, air bawah tanah, kan? Air yang fresh, bukit bukit tu yang orang tadah dekat tepi bukit yang keluar air tu kan, air jernih bersih tu. Itu the best water dari segi structured easy water. Ataupun boleh juga kita minum air mesin penapis water yang bagus tapi yang menghasilkan hydrogen water, hexagon water, hexagon molecule water, hydrogen water, semua tu ada zone easy structured water. Kalau nak murah, gunalah air yang disimpan dalam bekas tanah liat macam Labu Sayung daripada Kuala Kangsar, Perak, kan. Bagus. Air-air macam ni lah yang dapat digunakan oleh sel untuk proses penguraian makanan, kalori, juga proses pengangkutan sistem darah kita untuk membawa nutrien yang diserap dalam sistem penghadaman ke dalam darah, seterusnya dibawa kepada organ-organ. Dan air yang structured water ni diserap dalam sel dengan efisien, dengan optimum. Kemudian bila dia digunakan dalam metabolisme sel, dia hasilkan proton water, air yang bercas positif, acidic. Dia secara automatik dikeluarkan dari sel, kan, masuk dalam darah dan dikumuhkan melalui organ-organ perkumuhan, kan, paru-paru, suap air, kan, kulit, peluh, kencing, buah pinggang melalui kencing, air kencing, melalui usus besar, keluar najis bersama air yang bersama dengan bahan-bahan buangan, bahan asid, kan, bahan-bahan kumuh yang kita perlu singkirkan daripada tubuh, baru badan kita sihat dan optimal kefungsiannya. Tu dia ada cycle. Masuk air structured water, keluar air yang bercas positif. Gitu, Dan proses ni begitu, cycle. Alright. So begitulah sistem kejadian tubuh kita, macam mana dia berfungsi, kan. Alright. Benda ni akan berjalan begitu. So, dan juga kita kena dedahkan badan kita kepada cahaya matahari yang kaya dengan pelbagai spektrum gelombang, daripada gelombang UV, blue light, lepas tu gelombang cahaya nampak, cahaya nampak yang ada 7 warna itulah, kan. Kemudian gelombang infrared, near infrared, medium infrared dan far infrared. Yang infrared range ni boleh induce atau mengaruhkan cecair dalam tubuh kita menjadi easy structured water yang bercas negatif, kan, yang meningkatkan metabolisme sel tubuh kita untuk menggunakan kalori, menghasilkan tenaga, kan, sistem penghadaman,
kan. Dan di samping menghasilkan vitamin D daripada spektrum UV dan UV daripada pancaran sinar matahari. So dua-dua tu diperlukan oleh tubuh. Kita kena dedahkan badan kita pada matahari yang terik, bukan matahari pukul 8 pagi itu. Itu spektrum dia tak sempurna, tak cukup. Kita perlukan the whole spectrum, complete, kan. Dalam pukul 10, 10.30, pukul 11 pagi tu kan. Kita boleh pergi berkebun ke, jalan kaki ke kedai ke surau ke, sembahyang zuhur, sembahyang asar, kan. Jalan kaki tadi kena matahari dalam 20 minit, kan. So mendapat tenaga yang cukup, cahaya matahari yang cukup untuk menggerakkan sistem tubuh kita, sel kita, sistem pengangkutan darah, limfa, sistem penghadaman, mata, sel saraf, otot, semua tu akan dapat berfungsi dengan optimal. Makanan yang bagus, tadi kita dah sebut, whole food alami seimbang, bebas bahan kimia aditif, bebas residu-residu pertanian, air yang bagus, berkualiti, air structured easy water, kan, yang berelektrolit, yang menghidratkan sel secara optimum, yang dapat membawa nutrien dan oksigen ke dalam sel dengan optimum, dan kemudian disingkirkan, dikumuhkan bahan-bahan asid, bahan kumuh, bahan buangan, bahan toksin, kan, radikal bebas ke organ-organ perkuman dan disingkir keluarlah daripada tubuh, kan. Dan dengan adanya matahari, pergerakan makanan, kan, sampai kepada sel, pergerakan ataupun aktiviti mitokondria dalam sel, penghasilan vitamin D, hormon, kan, hormon-hormon perlu selepas digunakan, dihasilkan oleh organ kelenjar tubuh kita, dia perlu dimusnahkan, diuraikan. Dan dengan ada terdedahnya cahaya matahari kepada kulit kita, hormon-hormon yang selepas digunakan, dimanfaatkan oleh tubuh kita, dia akan diuraikan dengan segera. So kita akan dapat kesan yang kefungsian yang optimal daripada hormon tanpa ada kesan sampingan, kan, begitu. So kemudian apa lagi, kita berhubungan dengan alam sekitar kita yang natural, tumbuh-tumbuhan, air sungai yang mengalir yang bersih jernih, air terjun, bumi, earthing, tapak kaki kita kena matahari, kena bumi, di samping tubuh kita, kulit kita terdedah pada cahaya matahari, kan, kita dapat manfaat. Kita tapak kaki kita bersentuh direct dengan bumi, mendapat charge negatif mengalir ke dalam tubuh kita daripada bumi, earthing, electrical, sedikit charge. Dan ini juga boleh membentuk easy structured water di dalam cecair tubuh kita, kan, dan menggerakkan peredaran darah, sistem limfa, kan, semua bergerak dengan elok. Pergerakan ni untuk membawa nutrien oksigen ke dalam sel, kemudian membawa bahan-bahan kumuh, bahan toksin, radikal bebas, kan, asid keluar sel dan dibawa ke organ perkumuhan. Ni cycle yang berlaku, dan dalam sel berlaku proses enzim, biochemical reaction, berlaku dengan optimal juga dengan adanya earthing, cahaya matahari dan makanan yang betul, makanan yang tadi yang seimbang, yang bebas bahan kimia, kan, dan racun. Barulah kita sihat dan kita boleh reverse penyakit, insya-Allah. Begitulah kaedahnya. Ini kaedah-kaedah yang alami, yang berlaku sebenarnya kepada orang dulu, kan, orang dulu, masya-Allah. Zaman sekarang kita selalu duduk dalam rumah, susah nak dapat cahaya matahari, kerja pun dalam rumah, lepas tu kita terdedah pada blue light, UV light, blue light. Ini boleh memudaratkan, menyebabkan keradangan dan juga menghasilkan radikal bebas. Dia menukarkan molekul-molekul dalam tubuh kita kepada
molekul radikal bebas menyebabkan kerosakan kepada membran sel, DNA, mitokondria, kan? Begitu. Jadi kita kena keluar, pergi jemur matahari sekejap, 20 minit. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan, dia juga boleh merancat fungsi mitokondria. Kalau infrared berlebihan, tak boleh. Gitu. So, setiap perkara ada dia punya had, ada dia punya amount yang diperlukan secara optimal, bukannya berlebih-lebihan. Walaupun benda tu baik untuk kita. Right? So, barulah kita dapat kesihatan yang optimal dan reverse penyakit lambung tubuh kita. Pertama sekali penyakit metabolik, penyakit keradangan. Ini banyak berlaku secara global. Seluruh dunia berlaku penyakit-penyakit metabolik. Kencing manis, jantung, darah tinggi, kolesterol tinggi, lemak tinggi, kegemukan bahagian central obesity, kan. Sini penyakit autoimun, penyakit berkaitan dengan sel otak, saraf, autism, masalah sistem pengharaman yang lemah, kan, gastric gut anxiety disorder dan panic attack, tu semua berkaitan dengan keradangan yang berlaku. Keradangan maknanya kerosakan lah berlaku pada struktur tubuh kita, sel, tisu, kan, dan organ-organ tubuh kita lah. Dan juga arthritis, keradangan pada lutut, sendi-sendi lutut dan juga tulang belakang kita, slip disc, sakit tengkuk, kan. Ini semua ada kaitan dengan pemakanan, pattern pola makanan kita yang banyak mengandungi bahan-bahan yang meradangkan, merosakkan sel kita, kan. Dan terdedah lagi cahaya blue light, dan kurang kena cahaya matahari dan tak menggerakkan sistem tubuh kita, sistem pengangkutan, semua ni, kan. Begitu. So, dan juga exercise, senaman, bergerak, aktiviti fizikal, dan kita duduk dengan komputer. Sama sekali dengan PKP ni duduk depan komputer je, kan, ataupun gadget, handphone, kan, nak buat bisnes online pun satu perkara yang tak sihat. So, kita kena ambil masa 20-30 minit untuk buat senaman, aktiviti fizikal, sama stretching exercise ke, nak berjalan kaki ke, nak jogging, brisk walking ke, tak kisahlah, kan. Supaya sistem tubuh kita berjalan dengan lancar, kan. So, banyak penyakit yang makin banyak berlaku sekarang ni, kan. Itu disebabkan oleh pola hidup kita, lifestyle kita yang tidak sihat lah secara keseluruhan. Daripada pemakanan tadi, terdedah kepada blue light, UV light, tak kena cahaya matahari, aktiviti fizikal pun tak buat, kan, duduk je sampai sakit tulang belakang, sakit pinggang, kan, skoliosis, sakit sciatica, kan, slip disc, arthritis, kan, penyakit jantung, kencing manis, darah tinggi, semua naiklah penyakit ni semua, kan. Dan sekarang pula penyakit anxiety disorder dan panic attack. Ini pun banyak berlaku. Tiba-tiba kena, padahal sebelum ni tak kena pun. Yang kata genetik. Tak, bukan. Genetik mungkin ada juga dia punya contribution, tapi faktor-faktor epigenetik tu lebih penting. Kita boleh reverse dengan faktor-faktor luaran ni, especially dengan makanan dan juga faktor-faktor lain lah kita dah sebut tadi tu, kan, untuk optimizekan kefungsian dan struktur tubuh kita, kan. Masya Allah. So, begitu. Jadi so saya tak sempat nak cerita pasal keradangan sendi, arthritis dengan tu. Itu nanti sesi lain lah. Ni kita cerita pasal konsep merawat penyakit kita, nak sihat, nak reverse penyakit kalau ada penyakit secara alami, secara holistik. Apa yang kita perlu buat, insya-Allah. Kita rangkumkan semua, pemakanan,
aktiviti fizikal, dedah kepada cahaya matahari, kan. Lepas tu air minuman yang berkualiti, air structured easy water yang kaya charge negatif, dapat menghidratkan sel secara optimal lah, dan mengoptimalkan sistem pengangkutan darah dan limfa kita, tubuh kita. Kemudian apa lagi tadi? Begitulah antaranya rangkuman beberapa elemen untuk kesihatan dan juga reverse penyakit. Alright, secara keseluruhan. Dan juga aktiviti sosial, panggil psikososial. Itu juga membantu merawat penyakit kita sebab dia dapat meningkatkan hormon kecerahan serotonin. Pernah kita cerita dulu kan. Ini sangat bermanfaat pada tubuh, kan. Reliefkan kita punya stress level, kan. So kitaran tubuh kita, kitaran harian daripada pagi sampai tengah hari, petang, malam, so berlaku secara normal. Dia ada peak dia, lepas tu graf naik, peak pada waktu pagi gitu kan. Lepas tu tengah hari, petang dia menurun, malam dia paling minima kan. Itu pergerakan ataupun keaktifan fungsi sel-sel tubuh kita, enzim, hormon semualah, kan, begitu. Alright. Jadi kita kena ikut, kita kena ikut keperluan tubuh kita, mengikut masa seharian, begitu. So insya-Allah semoga manfaatlah. Jadi yang kali kita cerita pasal arthritis, sakit lutut, sakit tapak kaki dan juga sakit belakang. Ini semua berkaitan, berkaitan. Mungkin orang ni sakit belakang, orang ni sakit lutut, kan. Jadi masing-masing punya bahagian lah. Tapi dia punya punca keradangan tu sama je, kan. Begitu. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.